Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni. Semoga semua sihat-sihat sentiasa dan jaga kebersihan juga kesihatan dekat rumah sana. Okey? Tak perlu keluar rumah. Okey. Jadi seperti biasa untuk kelas kita kali ini kita akan teruskan daripada apa yang kita dah belajar pada bulan lepas, bulan April. Jadi untuk bulan Mei ni, untuk bulan lepas kita dah habis untuk bab 6. Okey, jadi untuk sekarang ni kita akan cover untuk bab 7 pula. Okey, bulan ni kita akan masuk terus kepada bab 7. Bab 7 ni tajuk dia kepelbagaian iklim dan juga pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey. So ini gambar slide lah. Okey, slide yang pertama ni cikgu hanya tunjuk tajuk dia sahaja dulu. Bab 7 kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada 7.1 ni. Okey. Dekat dalam 7.1 ni, kita akan tengok kepada zon yang kita akan belajar dalam tajuk ni lah. Okey, dia ada 4 zon, iaitu zon sejuk sederhana, zon panas sederhana dan juga zon panas. Okey, ada 4 tu. Okey, so untuk yang ini kita tengok dulu yang pertama, yang atas sekali. Okey, zon sejuk. Ini dikenali sebagai zon sejuk. Okey, dekat zon sejuk ni dia iklim dia dinamakan sebagai iklim tundra. Okey, dinamakan sebagai iklim tundra. Lepas tu kita tengok bawah zon sejuk. Bawah zon sejuk akan ada zon sejuk sederhana. Maksudnya dia tak terlampau sejuk macam dekat zon sejuk yang ke atas tadi lah. Okey, dia kurang sejuk. Sebab itu dia dipanggil sebagai zon sejuk sederhana. Dekat zon sejuk sederhana ni terdapat 2 jenis iklim, iaitu iklim Siberia dengan iklim Laurentia. Okey, 2 iklim ni. Seterusnya kita beralih pula kepada zon yang ketiga, iaitu zon panas sederhana. Dekat zon panas sederhana ni terdapat 3 iklim. Iklim yang pertama ialah iklim Mediterranean, iklim kedua iklim Steppe dan yang ketiga ialah iklim China. Okey, 3 iklim ni lah dekat zon panas sederhana. Seterusnya kita beralih pula kepada zon panas. Okey, zon panas. Okey, ini ialah zon panas. Zon panas ni terdapat 3 iklim. Yang pertama ialah gurun panas, yang kedua ialah iklim monsun tropika dan yang ketiga ialah iklim khatulistiwa. Okey, kita akan tengok setiap satu iklim-iklim ni apa ciri-ciri dia, apa yang kita kena faham dekat setiap jenis iklim ni lah. Kita akan tengok setiap satu, okey, daripada zon yang sejuk tadi hinggalah ke zon yang paling panas ni. Kita akan tengok setiap satu iklim tu. Okey, kita terus masuk kepada penerangan dia. Ini ialah 7.2. 7.2 ni dia menerangkan tentang ciri-ciri lah yang setiap iklim ni ada, okey, yang kita akan tengok dekat setiap iklim ni. Okey, yang pertama sekali kita tengok dekat zon sejuk dahulu. Sebab kalau tengok dekat gambar yang cikgu tunjuk tadi, zon sejuk yang dekat atas sekali, betul tak? Jadi kita akan tengok zon sejuk dahulu yang pertama. Dekat zon sejuk ni tadi cikgu cakap ada berapa iklim? 1 je, betul tak? Iaitu iklim tundra. Okey. Sekarang kita tengok dekat sini, iklim tundra. Dia punya ciri-ciri, yang pertama, suhu musim panas tidak melebihi 10 darjah Celsius. Kalau dekat rumah siapa-siapa yang ada aircon ke, cuba hidupkan aircon tu. Lepas tu cikgu, kalau aircon dekat rumah cikgu yang paling rendah pun dia boleh pergi 16. 16 pun dah kira paling sejuk dah. Okey. So bayangkan dekat iklim tundra ni suhu musim panas dia, okey, suhu musim panas dia tak sampai 10 pun, okey. So kiranya musim panas dia pun tetap sejuk juga. So itu ciri dia yang pertama. Ciri dia yang kedua, suhu musim sejuk dia di bawah takat beku, iaitu kira-kira negatif 28 darjah Celsius. Okey, yang tu kita macam dah tak boleh nak imagine dah sejuk mana 28 tu sebab itu dia dah bawah takat beku dah. Okey. Poin yang ketiga, jumlah hujan tahunan dia hanyalah 250 mm. Okey, nak dibandingkan dengan negara kita, kawasan iklim tundra ni hujan dia sikit je. Okey, 250 mm je setahun. Dan ciri-ciri dia yang terakhir ialah kerpasan turun dalam bentuk salji. Kerpasan ni apa?
Kerpasan ni dia merujuk kepada hujan ke, salji ke, atau apa-apa saja yang turun daripada langit lah. Benda-benda itu semua akan dipanggil sebagai kerpasan. Maksudnya dekat kawasan tundra ni dia tak turun hujan, dia turun salji sebab kawasan dekat situ terlampau sejuk. Jadi apabila air tu dia nak turun kepada, dia dah masuk kawasan tundra tu, dia terus beku. Jadi apa yang jadi? Dia jadi salji lah. Okey, sebab kawasan kat situ sejuk. Dia tak disebabkan itu dia punya hujan kurang. Okey? Contoh negara dia, kita tengok contoh negara yang ada iklim tundra ni ialah Rusia Utara. Okey, Rusia dekat bahagian utara. Seterusnya kita tengok kepada zon yang kedua. Zon yang kedua ini ialah sejuk sederhana. Cikgu kata tadi dekat sejuk sederhana ada berapa iklim? Ada dua, okey. Ada dua iklim iaitu Siberia dengan Laurentia. Dua iklim ni. Kita tengok Siberia dulu. Untuk Siberia, ciri-ciri dia pertama ialah suhu musim panas dia di antara 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Itu pun bagi cikgu masih sejuk. Okey, 20 darjah Celsius tu masih sejuk juga sebenarnya, okey. Dia punya suhu musim sejuk negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Memang sejuk lah, sejuk sangat-sangat, okey. Yang ketiga, poin yang ketiga, jumlah hujan tahunan dia kira-kira 500 mm, lebih sikit daripada dekat iklim tundra tadi. Dan yang keempat, kerpasan dia turun dalam bentuk salji juga pada musim sejuk. Okey, dia tak turun hujan sebab dekat kawasan ini dia sejuk sederhana. Jadi, dia punya hujan pun turun dalam bentuk salji juga pada musim sejuk. Contoh kawasan dia ialah kawasan Siberia dekat Rusia juga. Okey, dia berdekatan dengan Rusia. Kalau tadi iklim tundra ni dia dekat Rusia Utara. Okey. Yang Siberia ni dia dekat kawasan Siberia yang terletak di dalam Rusia. Okey. Sekarang kita tengok iklim yang kedua yang terdapat dalam zon sejuk sederhana ni iaitu iklim Laurentia. Poin yang pertama, ciri-ciri dia yang pertama ialah suhu musim panas dia di antara 20 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Okey, suhu dia lah antara tu. Ciri dia yang kedua, suhu musim sejuk dia antara negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Okey, kalau pelajar semua perasan, cikgu nak pelajar semua bagi perhatian kepada suhu-suhu dia ni. Kalau pelajar perasan daripada iklim sejuk tadi sampai setakat ini hingga ke sejuk sederhana, kalau perasan suhu dia makin naik, betul tak? Daripada 10 darjah Celsius dekat tundra tadi, dekat Siberia dia dah naik kepada 15. Lepas tu dekat Laurentia dia dah naik 20. Okey, so dia makin lama makin panas lah. Walaupun bagi cikgu 20 tu masih sejuk juga sebenarnya. Okey, tapi suhu dia makin menaik. Lepas tu kita tengok poin yang ketiga dekat Laurentia, iklim Laurentia. Poin yang ketiga, jumlah hujan tahunan dia di antara 500 mm hingga 1000 mm. Jumlah hujan dia makin banyak. Poin yang keempat, salji dia turun pada musim sejuk sahaja. Okey, maksudnya kalau hujan memang turun hujan, cuma dia akan salji pada musim sejuk lah. Bila musim sejuk datang, dia akan turun salji lah. Okey. Dan yang kelima, suhu musim sejuk dia boleh mencapai takat beku. Okey. Contoh negara-negara yang ada iklim Laurentia ni ialah China Utara, Korea Utara dan juga Jepun Utara. Tiga negara ni China, Korea dengan Jepun dekat bahagian utara diorang. Seterusnya kita beralih pula kepada zon panas sederhana. Tadi kita dah tengok zon sejuk dengan zon sejuk sederhana. Sekarang kita beralih pula kepada zon panas sederhana. Okey, kita tengok dekat iklim yang pertama yang terdapat di dalam panas sederhana ni, zon panas sederhana ni iaitu iklim Mediterranean. Mediterranean ni, ciri-ciri dia yang pertama ialah musim panas dia yang sederhana panas iaitu 20 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Which is bagi cikgu masih sejuk. Okey, poin yang kedua, musim sejuk dia yang sederhana sejuk iaitu 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Yang ketiga, hujan tahunan dia di antara 275 mm hingga 900 mm. Okey, ini ialah ciri-ciri yang kita boleh nampak yang terdapat dekat iklim Mediterranean ni. Contoh negara-negara yang ada iklim Mediterranean ni ialah Turki, Lebanon dengan Syria. Okey, tiga negara ni lah yang ada iklim Mediterranean ni. Seterusnya kita beralih pula kepada iklim yang kedua yang terdapat dekat dalam zon panas sederhana ni iaitu iklim steppe. Cikgu tak sure how the pronunciation tapi cikgu rasa steppe lah. Okey. Ciri dia yang pertama untuk iklim ini ialah suhu musim panas dia ialah 21 darjah Celsius. Okey. Ciri dia yang kedua, suhu musim sejuk dia di antara negatif 10 darjah Celsius hingga 0 darjah Celsius.
Ya, ciri dia yang ketiga, jumlah hujan tahunan dia 500 mm, dan yang keempat, yang terakhir sekali, ciri dia ialah mengalami ribut salji pada musim sejuk. Jadi dekat iklim stepi ni, dekat negara-negara yang ada iklim stepi ni, diorang akan mengalami ribut salji pada musim sejuk. Contoh, kita tengok yang pertama, negara dia ialah Rusia Selatan dan juga Mongolia. Okey? So dekat dua negara ni, apabila datang musim sejuk, diorang akan mengalami ribut salji. Okey? Seterusnya, iklim yang ketiga yang terdapat dekat zon panas sederhana ini ialah iklim China. Ciri-ciri iklim China ni, yang pertama ialah musim panas dia yang sederhana panas, iaitu 28 darjah Celsius. Okeylah, dia macam makin naik sikit, betul tak? Suhu dia makin panas sikit. Ciri dia yang kedua ialah musim sejuk yang sederhana sejuk, iaitu 5 darjah Celsius. Dan yang ketiga, jumlah hujan tahunan dia 500 mm hingga 1500 mm dalam setahun. Okey, ini ialah contoh-contoh negara yang mengalami iklim China ni. Yang pertama, of course lah, China. Okey, tengah dengan bahagian selatan China. Yang kedua ialah Korea Selatan. Yang ketiga ialah Jepun Selatan, dan yang keempat ialah Taiwan Utara. So dekat empat-empat negara ni, dekat bahagian-bahagian yang dia dah bagi tahu dekat dalam jadual tu, diorang mengalami iklim China. Okey, dan ciri-ciri dia yang cikgu dah bagi tahu tadilah. Seterusnya kita beralih pula kepada zon panas. Untuk zon panas ni, dia terbahagi kepada 3 iklim yang cikgu dah bagi tahu tadi, iaitu iklim khatulistiwa, iklim gurun panas dan juga iklim monsun tropika. Kita tengok dulu iklim dia yang pertama, iaitu iklim khatulistiwa. Yang pertama, panas dan lembap sepanjang tahun. Macam dekat negara kita, okey, negara kita ialah iklim khatulistiwa, okey. Dia mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Ciri dia yang kedua, minimum suhu tahunan dia ialah 27 darjah Celsius, okey. Yang ketiga ialah jumlah tahunan dia melebihi 2600 mm. Sebab itu dekat negara kita, cikgu cakap tadi, dia mengalami hujan yang banyak, okey. Dia melebihi 2600 mm. So itu agak banyaklah. Contoh-contoh negara-negara yang mengalami iklim khatulistiwa ni ialah tengok Malaysia, okey. Malaysia, Singapura dan juga Brunei Darussalam. Dia mengalami iklim khatulistiwa. Seterusnya kita beralih pula kepada iklim yang kedua yang terdapat di dalam zon panas, iaitu gurun panas. Dekat kawasan gurun panas ni, ciri dia yang pertama ialah musim panas dia yang sangat panas, iaitu 32 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Okey. Yang kedua, musim sejuk dia yang sederhana sejuk, iaitu 16 darjah Celsius. Julat suhu harian dia tinggi, iaitu kira-kira 25 darjah Celsius. Dan ciri-ciri dia yang terakhir ialah jumlah hujan tahunan dia kurang daripada 250 mm, sebab dia kawasan gurun panas. Jadi dekat kawasan gurun panas ni, dia mendapat hujan yang kurang. Okey? Macam yang kita dah belajar dekat bab-bab sebelum ni, ingat tak? Okey, gurun panas ni dia kurang hujan. Contoh-contoh negara yang mengalami iklim gurun panas ni ialah Arab Saudi, Iraq dengan Oman. Okey, 3 negara ni lah. Seterusnya kita beralih pula kepada iklim yang ketiga yang terdapat di dalam zon panas, iaitu monsun tropika. Dekat dalam iklim monsun tropika ni, kita tengok ciri-ciri dia yang pertama, dia mengalami musim kering dan juga musim lembap yang nyata. Okey, yang kedua, minimum suhu tahunan dia di antara 28 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Dan yang ketiga, ciri dia, jumlah hujan tahunan dia di antara 1000 mm hingga 2000 mm dalam setahun. Okey, kalau nak dibandingkan dengan monsun tropika dengan khatulistiwa, dekat negara kita mengalami hujan yang lebih banyak lah, which is melebihi 2600 mm. Kalau dekat monsun tropika ni, dia di antara 1000 hingga 2000 mm setahun. Okey, hujan dia. Contoh-contoh negara yang mengalami monsun tropika ni, iklim monsun tropika ni ialah India, Laos, Myanmar dan juga Thailand. Okey. Jadi ini ialah serba sedikit mengenai iklim yang terdapat dekat Asia. Okey. Jadi sekarang cikgu tunjukkan peta ni. Okey, dekat peta ni pelajar semua boleh nampak kawasan-kawasan yang ikut petunjuk dia tu lah. Okey, kalau yang warna biru atas sekali ialah iklim tundra. Kalau yang bawah dia warna purple cerah ialah iklim Siberia. Warna purple gelap sikit Laurentia. Lepas tu ikut yang dia dah tunjuk dekat peta tu lah. Okey, so ini merupakan peta yang menunjukkan dekat mana terletaknya lokasi untuk setiap iklim-iklim ni. Okey, so kalau kita perasan daripada kawasan Rusia di kawasan yang sejuk, lepas tu makin turun ke bawah, kawasan dia akan jadi makin panas. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk kelas kali ini, latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, pelajar boleh buka kepada modul ini yang dah diedarkan kepada pelajar semua.
Okey, buka pada muka surat 11 dan juga 12 sahaja. Okey, cikgu nak pelajar semua buat pada muka surat 11 dan 12 sahaja dulu. Sebab itu sahaja topik yang kita baru cover. Muka surat 13 dan seterusnya tu cikgu belum cover lagi. Jadi buat yang ini sahaja dulu. Okey, muka surat 11 dan 12. Daripada muka surat 1 sampai 10, cikgu ada sediakan nota-nota ringkas lah. Sepanjang bab 7 ni. Kalau pelajar nak gunakan nota-nota tu untuk refer pun tak ada masalah juga. Nak gunakan buku teks untuk cari jawapan pun lagi cikgu suka, tak ada masalah. Sebab buku teks dia punya information lebih complete lah, okay? Lebih lengkap lah maklumat dia. Jadi itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Kalau ada apa-apa soalan yang pelajar tak faham, ada kekeliruan, ada penerangan cikgu yang kurang jelas, pelajar boleh ajukan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab, tak ada masalah. Dan kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera.